Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung lagi perbincangan kita surah Yasin, surah yang ke-36. Surah yang ketiga dalam grup surah yang kelima. Jadi semalam insyaAllah kita telah mulakan permulaan atau pengenalan kepada surah Yasin ini. InsyaAllah kita akan sambung bincang. Jadi Yasin, surah Yasin ini adalah sambungan mulai dengan isu yang sama, iaitu isu tentang kebenaran Rasul dan juga Al-Quran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada manusia. Yasin, Yasin ini adalah sebahagian dari huruf muqatta'ah. Jadi kita baca dengan ya, dua harakat kan. Sin, itu 6 harakat kan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim adalah merupakan sumpah, sumpah qasam yang itu huruf waw, penggunaan huruf waw di permulaan ini adalah waw qasam, waw untuk sumpah. Sumpahnya adalah bahawa Al-Quran ini, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah dan hakim. Jadi kita telah beberapa kali kita telah jumpa ayat-ayat yang mempunyai sumpah dalamnya. Sumpah ini biasanya dia akan diikuti dengan, ataupun sumpah ni qasam, diikuti dengan muqsam alaih, ataupun apakah perkara yang disumpahkan itu. Jadi muqsam alaih, dia perkara yang disumpahkan adalah innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang daripada rasul yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan mursalin ini adalah penegasan kepada apa yang nak disumpahkan itu adalah untuk menjelaskan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rasul, salah seorang rasul daripada rasul-rasul yang telah datang sebelum daripada baginda.
juga dua perkara yang menjadi apa yang disumpahkan muqsam alaih ataupun jawab al-qasam ni adalah juga dia ada ala siratul mustaqim, bahawa Rasul ini benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Jadi itu adalah apa yang nak disumpahkan ataupun dipertegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quranul Hakim wal-Quranul Hakim, Al-Quran ini adalah kitab yang di dalamnya penuh dengan hikmah dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang penting daripada nak ditegaskan bahawa Al-Quran ini penuh dengan hikmah ini adalah bahawa dia adalah bukti yang kukuh untuk menjelaskan bahawa Muhammad SAW ini adalah merupakan salah seorang daripada Rasul-Rasul Allah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana datang bersama dengan dia itu adalah sebuah kitab yang tidak dapat dihasilkan ataupun dibuat oleh sesiapa pun, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta manusia dan pencipta kitab Al-Quran Karim ini, dan yang mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sesiapa kan, tak ada siapa pun yang dapat mengetengahkan sebuah kitab yang berisi hujah-hujah semantap itu yang ada dalam Al-Quran, dan hikmah serta kebijaksanaan yang amat tinggi. Jadi kita telah lalui di dalam Al-Quran ini hujah demi hujah yang diketengahkan. Dan dalam surah Yasin ini juga kita akan bertemu dengan hujah-hujah dan juga hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi yang diketengahkan oleh Al-Quran ini kan. Jadi ini satu hujah sebenarnya, juga satu tunjuk bahawa aspek yang utama daripada Al-Quran ini adalah yang menjadikan Al-Quran ini sebagai satu hujah adalah bahawa Al-Quran ini penuh dengan kandungannya, penuh dengan hikmah. Dan itu adalah merupakan mukjizat yang terpenting dalam Al-Quran ini, kandungan dia kan? Dan salah satu aspek kandungan dia adalah yang kita sebut malam susunan dalam Al-Quran ini, termasuk dalam masalah kandungan Al-Quran ini kan. Susunan ini tidak siapa yang dapat melakukannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi ini juga satu hujah bahawa sudut yang paling hebat daripada mukjizat Al-Quran ini adalah hikmah dan hidayah yang dikandung di dalam dia kan. Hikmah dan hidayah ni, hikmah ini yang penting adalah hujah-hujah yang menjawab semua perkara yang dilontarkan oleh para penentang Al-Quran ini kan. Yang dan juga penentang Rasul kan. Sehingga prinsip penting yang kita faham daripada Al-Quran ini adalah Al-Quran ini dan juga Rasul menjawab semua persoalan yang ataupun keraguan, syubhah yang diketengahkan oleh manusia kan? Sehingga tidak ada lagi sudut yang tidak jelas. Apa saja yang menjadi persoalan kan? Banyak yang kita telah jumpa dalam sepanjang perbincangan surah-surah yang telah lepas kan? Dan juga kita akan jumpa lagi dalam surah ini. Apa saja yang menjadi persoalan bagi manusia tentang Al-Quran ini
kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasul ini semuanya dijawab oleh Al-Quran dengan pertama, jawapan yang tidak meninggalkan lagi ruang untuk timbulnya persoalan lain, kan? Yang kedua, dia merangkumi semua jawapan kepada semua persoalan yang diketengahkan, kan? Antara perkara yang selalu kita jumpa bahawa dituduh Al-Quran ini adalah ciptaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, antaranya dengan mencabar, kan, mereka supaya bawa mari satu surah yang semisal dengan Al-Quran ini, kan? Wa in kuntum raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati bimithli. Kalau kamu masih dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka fa'tu bi suratin bimithli, bawa mari satu surah yang semisal dengan Al-Quran ini, dengan kamu mengajak apa saja kekuatan yang boleh membantu kamu untuk menghasilkan satu surah yang semisal dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quran ini, kan? Jadi sebab itu satu aspek penting apabila kita mendekati Al-Quran ini, yang mesti objektif penting adalah untuk kita memahami ataupun merasai kekuatan kandungan Al-Quran ini ataupun mukjizat kandungan Al-Quran ini, yang menuntut kita untuk memahami dia, kan? Ini adalah cabaran yang besar, kan? Tidak cukup terhenti hanya dengan mengkagumi dari sudut-sudut lain, kan? Aspek-aspek lain seperti bahasa, kehebatan bahasa dalam Al-Quran ini, aspek saintifik, hujah-hujah, ini semua adalah merupakan hujah-hujah sekunder, kan? Yang tidak diketengahkan pun tidak menjadi di zaman Rasulullah SAW ketika mana turun ayat-ayat Al-Quran ini, setengah-setengah daripada aspek ini macam fakta-fakta saintifik yang kita jumpa, begitu juga aspek bahasa, tak semuanya, kan, yang menjadi hujah penting tentang Al-Quran ini, kan? Tapi kandungan dia adalah merupakan mukjizat yang benar-benar diketengahkan, difokuskan oleh Al-Quran ini sendiri, kan? Kerana itu bila kita membaca balik Al-Quran ini, maka kita baca seperti mana Al-Quran ini turun pada permulaan dia, kan? Iaitu fokus dia kepada kandungan dia yang benar-benar bermukjizat ini, kan? Kalau kita tidak dapat untuk memahami kandungan ini berserta dengan susunan dia dan sebagainya, koherennya, maka kita tidak dapat untuk menghargai mukjizat Al-Quran ini. Sebab itu memahami Al-Quran ini adalah merupakan satu perkara sudut yang paling penting, kan? Supaya dia benar-benar dapat tercapai objektif yang nak diketengahkan oleh Al-Quran ini, kan? Hujah-hujah lain, hujah-hujah ijaz ilmi, kekuatan saintifik dan sebagainya, begitu juga aspek keindahan bahasa dalam Al-Quran dan sebagainya adalah merupakan hujah sokongan untuk menarik perhatian manusia, mungkin juga, kan? Tapi objektif adalah untuk melihat dan memahami, menghayati kandungan yang nak diketengahkan oleh Al-Quran ini, kan? Ini adalah merupakan objektif penting dalam Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini adalah Al-Quranul Hakim. Quran yang hakim ini membuktikan dan menjelaskan, meneguhkan bahawa innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang telah datang dulu. Kerana Al-Quran juga membenarkan semua hujah-hujah, membenarkan juga semua kitab-kitab yang terdahulu yang telah datang kepada
rasul-rasul yang terdahulu. Siapa yang meneliti kandungan Al-Quran sebegini, pasti dia tidak akan dapat mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah satu yang direka oleh Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW tidak datang dengan sifat bias, kan, kita katakan. Walaupun datang untuk menafikan agama-agama yang dicipta oleh manusia, kan, Yahudi dan Kristian, Nasrani, tapi dari sudut yang lain dia juga mengakui bahawa kitab yang ada pada mereka adalah kitab yang datang daripada Allah SWT, kan. Itu membuktikan bahawa Rasulullah SAW tak bias, kan. Bukan masalah kerana itu adalah kitab yang datang pada orang lain, maka Rasulullah mengetengahkan fakta bahawa dia adalah telah terseleweng, tapi adalah kerana untuk menegaskan bahawa kitab-kitab itu telah ditambah, tokok tambah, kan, dan disesatkan kandungannya oleh mereka, kan. Itu adalah poin, kan. Walaupun mengakui dalam Al-Quran ini penuh dengan dan satu tuntutan penting adalah Rasul beriman dengan ayat semua kitab-kitab yang telah turun kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Jadi apa yang dibawa oleh Al-Quran ini menjadi bukti. Salah satu dia perkara ni, kan, bahawa Rasul ini laminal mursalin, adalah dari kalangan Rasul-Rasul yang telah diutuskan. Kalau antara kamu boleh menerima Rasul itu sendiri yang terdahulu, kan, seperti ahli kitab, maka Muhammad ini adalah salah seorang daripada siri Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa dia, kandungan dia, wahyu, Al-Quran sebagainya ini tidak lari daripada apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Dan juga apa yang dipertegaskan oleh wal Quranul Hakim ini juga adalah ala siratim mustaqim, iaitu berada di atas jalan yang lurus. Rasul SAW ini adalah Rasul yang tidak ada sedikit pun kesesatan ataupun kekeliruan yang dibawa oleh Rasul ini. Kerana dia adalah siri, rentetan daripada Rasul-Rasul yang telah datang sebelum ini, maka dia juga mengajak manusia untuk berada di atas jalan yang lurus ini. Jadi kalau kita faham perkara yang besar ini, bila kita membaca Yasin ini, dia tidaklah hanya fokus dia kepada untuk baca Yasin ini untuk minta apa yang seperti yang difahami, kan, hadis yang selalu dipetik, kan? Yasin ini dibaca 5 quri'ah lah, kan. Untuk apa dia nak yang kita baca Yasin ini untuk meminta apa yang kita nak, kan. Sebenarnya hadis itu hadis dhaif, kan. Baca Yasin ini kemudian untuk membolehkan kita dapat minta doa kita lebih makbul, kan. Sebab berdasarkan kepada apa yang selalu dikata, kan, Yasin ini baca sebab nak minta dia memakbulkan, macam itu, kan, permintaan kita, kan. Sebenarnya kalau kita baca di permulaan lagi Yasin ini, dia menekankan tentang pentingnya memahami ataupun menjadi satu faktor kritikal, kan, memahami kandungan Al-Quran. Sebab itu disebut Al-Quranil Al-Hakim. Al-Quran ini penuh dengan hikmah, kan. Quran yang hikmah, Quran yang hakim ini menjadi saksi, kan. Ataupun kita kata the wise Quran, kan. Quran yang bijaksana,
Quran yang hakim, itu kalau terjemah direct kan. Quran yang bijaksana, Quran yang al-hakim ini kan, itu menjadi sifat ya kan, adalah satu yang menegaskan kan, tentang kebenaran Rasul, dan bahawa Rasul ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul ini mengajak kepada jalan yang lurus kan. Ini setiap orang yang membaca Yasin banyak kan, maka sepatutnya dia dapat kerana dulu kan. Maknanya kalau baca tapi tidak memahami kandungan dia, dia bertentangan dengan permulaan, ayat permulaan lagi daripada surah Yasin ni kan. Jadi ini bukti bahawa apa yang diseru oleh Muhammad SAW adalah benar-benar akan memimpin manusia kepada jalan yang lurus, yang tidak perlu diragui lagi akan risikonya kan. Maknanya kalau kamu mengikut apa yang disuruh oleh Muhammad ini, pasti kamu akan mendapat kejayaan kan. Jalan-jalan lain yang diseru oleh manusia ataupun jalan hidup yang lain penuh dengan risiko kan. Maknanya kalau ada agama lain ke, ada pandangan lain ke yang tidak sama ataupun bertentangan dengan apa yang dibawa oleh agama ini, ataupun apa yang diseru oleh Rasul, ialah satu yang berisiko kan. Kita telah habiskan hidup kita di atas jalan, mana-mana jalan yang lain kan. Hidup ini kita telah korbankan masa kita telah korbankan segala kemampuan, masa hidup kita masa muda kita ke, sehingga kita berumur tua kan, untuk satu-satu perkara yang kita kejar dalam kehidupan ini, yang kita percaya kan. Tapi akhirnya terbukti bahawa apa yang diperjuangkan, apa yang diangkat itu adalah merupakan perkara yang tidak merupakan jalan yang lurus kan. Jadi itu risiko yang besar kan? Sebab manusia ni apabila dia telah menghabiskan banyak masa umur daripada hidup dia, barulah dia sedar bahawa dia sedang dia telah menghabiskan resources, sumber-sumber yang ada dalam diri dia kan, untuk satu perkara yang tak jelas dalam hidup dia, maka dia telah merugikan masa hidup dia. Itu risiko dia kan. Tapi kalau dia nak memastikan dia tidak memilih jalan yang berisiko ini, pastikan bahawa dia mengikut apa yang diajak oleh Rasul ini. Untuk memastikan nak mengikut apa yang diajak oleh Rasul ini, maka dia kena kembali kepada sumber-sumber yang benar-benar tepat dan dipercayai. Pertama Al-Quran, dan yang kedua Sunnah. Sunnah ni adalah kalau biasa kita sebut hadis kan, hadis yang merupakan hadis ini, ada hadis yang makbul, yang diterima, ada hadis yang ditolak kan. Jadi memastikan sumber, kalau nak ambil ikutan daripada Rasul ini, menjadi satu tuntutan yang besar untuk kita memastikan bahawa dia benar-benar datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan kita kembali kepada dasar ilmu hadis ini kan. Ulama-ulama hadis ini menggariskan prinsip-prinsip penting untuk membantu kita berpegang kepada sumber yang benar kan. Kalau tidak, macam mana kita nak apply ataupun mengaplikasikan maksud ayat ala siratul mustaqim ni kan, bahawa Rasul ini mengajak kepada jalan yang tidak ada risiko lagi kan, memang 100% pasti membawa kepada kebenaran, kebaikan. Tapi masalahnya kalau kita mengambil sumber yang kan, hadis ni ada hadis dhaif kan, hadis dhaif pula ada hadis yang lemah, dhaif sedikit dan dhaif banyak, dan juga termasuklah hadis maudhu' ini masuk di bawah kategori
dhaif. Hadis maudhu' ini adalah hadis yang palsu, kan. Dan ada juga yang bukan hadis langsung, kan. Itu tapi disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu juga dianggap sebagai masuk dalam hadis yang maudhu' ni, kan. Tidak ada asas, kan. Jadi itu risiko dia, kan. Mungkin kita sangka, kan, kita mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apabila kalau tidak dipastikan bahawa dia benar-benar datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, maka risikonya menjadi besar juga, kan, untuk kita tidak berada di atas jalan yang lurus ini, kan. Sebab itu penegasan ini adalah penegasan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul ini. Dan yang paling tidak ada keraguannya adalah Al-Quran ini. Al-Quran merupakan wahyu yang tidak ada keraguan kerana dia dijaga oleh Allah SWT 100%. Hadis pula dijaga oleh Allah SWT melalui usaha para ulama hadis ini yang menggariskan prinsip-prinsip atau metodologi yang penting yang menegaskan tentang hadis. Hadis ini juga merupakan wahyu, kan. Tapi sebab itu di dalam surah ini kita tengok disebut adalah Al-Quran Al-Hakim ini, kan. Sebab yang menjadi hujah ini adalah Al-Quran. Dia tidak termasuk wahyu. Wahyu juga apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini adalah apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, tapi dia tidak termasuk di dalam Al-Quran, kan. Sebab Rasulullah SAW ni wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang disebut oleh, kan, wa ma yantiqu 'anil hawa, semua yang disebut oleh Rasulullah SAW tidak ada kecuali perkara yang bukan datang daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha, kecuali dia adalah wahyu yang datang daripada Allah SWT, yang diwahyukan kepada dia, kan. Maknanya ucapan Rasulullah juga itu adalah wahyu, tapi dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bukan yang itu, bukan wahyu yang ghair matlu ataupun yang tidak dibaca, kan? Tapi yang wahyu yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Sebab itu disebut Al-Quranul Hakim, kan? Jadi Al-Quran ini tidak ada langsung keraguan, kan? Dan dia menjadi hujah kebenaran Rasul. Kerana itulah maka datanglah selepas itu kedua daripada Al-Quran ini sunnah Rasulullah SAW yang benar, yang sunnah yang sahih, kan. Dan termasuklah sahih dan mutawatir, kan. Kedua-dua ini adalah bahagian yang penting yang menentukan keboleh terimaan hadis-hadis yang menjadi sumber agama juga, kan. Jadi penting untuk kita menentukan ikutan kita ini supaya dia tidak meletakkan kita di atas risiko, kan. Walaupun mengikut Rasul, tapi kalau kita tidak sensitif dengan ikutan kita ni daripada mana sumber dia, kan, terutama hadis, kan. Sebab hadis inilah yang banyak berlaku penyelewengan, kan. Maka kita meletakkan diri kita masih di atas risiko, kan. Jadi hanya mereka yang tidak menggunakan daya inteleknya sahaja dengan benar yang menghindarkan diri daripada jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Al-Quran ini. Ini adalah merupakan perkara yang penting. Yang pertama, sebab itu dalam setiap kali kita memulakan ucapan, Rasulullah SAW mengajar kita dengan khutbatul hajah ni, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik hadis ini adalah, sebaik-baik ucapan ini adalah kitabullah, kitab Allah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk, yang paling jahat adalah muhdatsatuha, mengada-adakan benda yang baru, kan. Ucapan ni, kan. Kullu bid'atin dalalah, kan. Kemudian dipertegaskan juga bahawa semua perkara yang baru itu, yang diada-adakan itu adalah bid'ah, kan.
wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah ni, semua bid'ah ni adalah merupakan kesesatan belaka, kan? Wa kullu dhalalatin finnar, dan juga kesesatan ini semuanya akan membawa kepada neraka, kan? Ini adalah perkara besar yang kita baca dan kita dapat daripada permulaan surah Yasin ini, kan? Yang menuntut untuk kita memahami, bukan setakat membaca saja dengan sangkaan-sangkaan yang tidak diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab itu penting untuk kita melihat juga, satu benda yang saya tegaskan tadi adalah memastikan sumber apa-apa yang kita nak berpegang dengan dia memang benar-benar datang daripada hadis yang sahih, yang datang daripada Rasulullah SAW, kan? Dan dia juga Tanzil Al-Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi Al-Quran Al-Karim ini adalah kitab yang mereka yang menggunakan daya intelek dia yang benar, dengan benar sahajalah yang tidak menghindarkan diri daripada Al-Quran ini, kan? Orang yang menghindarkan diri daripada Al-Quran ini, maka mereka telah gagal untuk, mereka orang yang gagal menggunakan intelek dia, kan? Yang telah kita baca dalam surah sebelum ini, kan? Itu orang yang dianggap tidak ulama, tidak berilmu, ataupun tidak mempunyai persediaan yang membolehkan dia untuk mendekati wahyu Allah SWT ini, kan? Kemudian dia adalah Tanzilul Azizir Rahim, kan? Jadi ada tiga, kan? Tiga perkara yang disumpahkan oleh dengan wal Quranil Hakim ini, kan? Pertama, innaka laminal mursalin. Penegasan bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang bijaksana, kan? Al-Hakim, kan? Kitab, sebab disebut wal Quranil Hakim, itu adalah Al-Quran ini sendiri adalah kitab yang bijaksana, yang hikmah, kan? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang daripada rasul-rasul diutuskan, kan? Sebelum ini itu sumpah yang pertama, muqsam alaih, jawab sumpah yang pertama, ala siratim mustaqim, dan Muhammad ini berada di atas jalan yang lurus, kan? Dan Tanzil Al-Azizir Rahim, bahawa Al-Quran ini yang adalah wahyu revealed ataupun diturunkan, ditanzilkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, kan? Termasuk di dalam makna ini dengan penggunaan kata tanzil ini, kan? Tanzilul Quran, kan? Tanzil, dihilangkan perkataan itu, kan? Bermaksud, kan? Dengan maksud tanzil ini juga bahawa tanzil ini adalah kata kerja ataupun verb, kan? Yang membawa maksud sesuatu yang diturunkan dengan bentuk bukan sekaligus, kan? Tapi satu yang beransur-ansur dan lengkap serta menyeluruh, kan? Siapa yang melakukan ini? Allah SWT, kan? Itu juga menjadi isi penting yang nak dijelaskan oleh ayat ini, kan? Bahawa yang menurunkan dengan cara sedemikian adalah Al-Azizir Rahim, kan? Bukan hanya menceritakan tentang diturunkan Al-Quran itu sekali sebiji, kan? Tapi juga yang ditekankan dalam ayat ini adalah tentang cara penurunan Al-Quran itu, kan? Cara penurunan Al-Quran itu membuktikan bahawa yang menurunkannya adalah Al-Aziz dan Ar-Rahim, kan? Sebab itu ditekankan tanzil itu diikuti dengan Al-Aziz Ar-Rahim, dua sifat Allah SWT yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kenapa disebut Al-Aziz? Allah SWT yang menurunkan Al-Quran ini yang Maha Perkasa, kan? Kerana ada dua perkara, kan? Pertama, yang mampu untuk menurunkan Al-Quran dengan sedemikian rupa itu adalah Allah SWT. Sebab itu kita sebut tadi, kan?
ada 3 kesan penting daripada sumpah itu yang merupakan muqsam alaih ni adalah, pertama, wal Quranul Hakim ini menegaskan tentang Muhammad ini adalah salah seorang utusan. Yang kedua, dia berada di atas jalan yang lurus, kan? Yang tidak ada risikonya untuk kamu ikut, kan? Pasti kalau kamu mengikut apa yang dibawa oleh Muhammad SAW ini, pasti kamu akan selamat, kan? Berada di atas jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, penegasan ini juga adalah Tanzilul Azizir Rahim, bahawa yang menurunkan Al-Quran ini dalam bentuk yang diturunkan itu, kan, secara beransur-ansur, kan, dengan penuh hikmah, kan? Sebab Al-Quran ini turun dalam bentuk begitulah sebagai rahmat kepada manusia, kan, dalam bentuk beransur-ansur. Sekarang itu disebut Allah diturunkan oleh Ar-Rahim, kan, yang Maha Penyayang. Sebab sifat Maha Penyayang Allah SWT inilah, maka Allah SWT turunkan dengan sedemikian rupa. Kitab-kitab yang terdahulu daripada Al-Quran ini, dia tidak turun seperti mana turunnya Al-Quran ini dalam tempoh 23 tahun, kan? Diturunkan sedikit demi sedikit, kan? Sehinggalah, kan, lengkap, sempurna, kan? Dan dalam Al-Quran itu penuh, kan, sebagai berita gembira bagi yang menerima dan mendokong Al-Quran ini. Ini adalah rahmat, sudut Ar-Rahim itu, kan? Dan penurunan Al-Quran ini adalah sebagai manifestasi sifat penyayang Allah kepada insan, manusia, dengan cara yang diturunkan itu. Sebab itu penurunan beransur-ansur dengan susunan yang tertentu yang kita telah baca dalam, yang kita sedang baca sekarang di dalam mushaf yang kita pegang hari ini. Susunan itu adalah satu perkara yang besar, yang penting, kan? Kerana susunan itu juga membayangkan sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan Al-Aziz, kemampuan untuk melaksanakan perkara yang sebegitu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan juga Al-Aziz ini juga menekankan, kan, bahawa sebab Al-Quran ini, kan, Allah yang menurunkan Al-Quran ini sebagai kitab yang mesti dipatuhi dengan apa juga harga, hanya pengorbanan manusia, walaupun diri dan harta dia, kan, mesti dia kan, apa saja harga yang mesti dikorbankan oleh manusia untuk mendekati Al-Quran ini, memahami, mendokong dia, menyebarkan dia, kan, maka semuanya adalah perkara yang worth it ataupun bernilai, kan? Hatta kalau dia mengorbankan diri dia pun, kan, untuk mematuhi Al-Quran ini, kan, maka itu satu perkara yang berharga, kan? Jadi Allah yang Al-Aziz ini jugalah berkuasa untuk menghukum mereka yang sombong dan mendustakan Al-Quran ini dan menentang serta berusaha menggagalkan Al-Quran ini, kan? Sebab itu Tanzilul Aziz Ar-Rahim, kan? Bahawa setelah Allah SWT dengan penuh sifat pengasih dan penyayang dan menurunkan Al-Quran sedemikian rupa dengan susunan yang terbaik, dengan segala hujah yang jelas, kan? Dan diturunkan pula kepada kumpulan yang tertentu dengan bahasa mereka, kan, kepada Quraisy ini dengan lahjah Quraisynya, kan, bahasa Arab yang terbaik, kan, dan Rasul yang datang di kalangan mereka, maka tidak menjadi satu perkara yang menghairankan ataupun salah kalau Al-Aziz ini menghukum, kan, dengan azab yang amat pedih pada mereka yang menentang apa yang terbaik yang diturunkan oleh dia juga yang penyayang, kan, Ar-Rahim ini. Sebab itu dua ni kita katakan setiap kali Allah SWT menyebut tentang sifatnya di hujung untuk menegaskan sesuatu seperti ini, dia akan sebut, kan, dalam banyak ini pasti datang dengan satu pasangan, kan, si dua sifat, dan dua sifat ini dia saling melengkapi satu sama lain, tak boleh ditinggalkan salah satu daripada itu, kan. Jadi walaupun Ar-Rahim Allah menurunkan dengan terbaik, tapi juga kena ingat, kalau kamu tolak apa atau mendustakan apa yang diturunkan Allah SWT, kamu juga
berhadapan dengan Al-Aziz yang Maha Perkasa, kan, sebagai ancaman kepada mereka yang mendustakan Al-Quran ini, kan. Jadi sebab itu Al-Quran ini mesti difahami, dan segala aspek penting Al-Quran ini, antara dia memahami Al-Quran ini datang dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Susunan Al-Quran ini, koheren dia, kan, ataupun kandungannya yang tersusun baik, kan. Semua ini adalah merupakan perkara yang ramuan-ramuan yang penting untuk kita bila mendekati Al-Quran ini tak boleh ditinggalkan, kan, untuk kita menghayati ataupun mendapat mencapai objektif terpenting daripada Al-Quran ini, kan. Kalau kita faham dengan kekurangan-kekurangan yang tidak mengambil kira sudut-sudut yang penting ini, maka kita akan kehilangan sebahagian daripada mesej yang nak diketengahkan oleh Al-Quran ini, kan. Sebab itu inilah perkataan tanzil ini, dia menekankan tentang sifat penurunan Al-Quran itu sendiri, kan. Okey, bukan penurunan itu sendiri, tapi sifat penurunan itu, kan. Semua ini diatur dengan terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah moga-moga besok kita akan cuba sambung dan habiskan blok yang pertama ni, kan. Semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada kita. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.